Okay, tadi Nafis Nafis. Ni apa ni, Cosmate ni? Cosmate. Cosmate, okay. Okay, kita sebenarnya patutnya lepas habis sesi satu kita akan rekod lagi. Cumanya yang tuan yang rekod tak ada, tak apa, kita teruskan, nanti saya edit lah kat bila. Okay, kita start. Kita start lagi. Ada nak pergi mana lagi? Ada kelas ke? Sekejap lagi nak pergi head. Okay, tak apa, tak lama, dalam tak lama. setengah jam, Boleh. 40 minit gitu je lah. Okay, saya perkenalkan diri saya dulu. Okay, saya Muhammad Haziq Hakim Mazri. Saya pelatih lah untuk kaunseling. Dan tujuan kami buat sesi dan panggil klien-klien ni adalah untuk mencukupkan hours jam praktikal untuk sebelum ke intern lah, untuk tahun 4. Jadi semua yang diceritakan, yang dikongsikan dalam sesi ni, kami akan rahsiakan lah, dan tidak akan dibuka lah. Dan kalau dibukakan, itu adalah satu kesalahan dari atas kerahsiaan kami lah. Okay, boleh perkenalkan diri tak? Apa ni, latar belakang, asal mana, adik-beradik apa? Okay, pertama sekali nama saya adalah Muhammad Iskandar bin Mali. Saya berasal dari Sarawak. Jadi saya ada 5 orang adik-beradik. Saya anak yang kelima, anak bongsu lah. Jadi saya belajar di USIM bawah kos dakwah dan Muslim Islam tahun 3. Okay. Lepas tu umur saya sekarang umur 22 tahun lah. Okay, itu je lah. Mak ayah kerja apa? Ayah saya dia tak kerja dah. Ayah saya dia dah sakit. Sakit ada sebab ayah saya lepas lumpuh, so dia tak sakit dah. Dia tak kerja dah. Jadi mak saya suruh rumah. Itu lah. Daripada adik saya 5 orang, so 4 orang tu semua dah kerja, alhamdulillah. Cuma saya seorang je lah, masih belajar lagi. Saya belajar lagi. Okay. Jadi itulah. Ini saya. Okay, saya ulang balik. Nama Iskandar, tinggal di Sarawak. Okay, 5 adik-beradik dan anak bongsu. 4 adik-beradik lain semua dah kerja, alhamdulillah. Umur 20 tahun, dakwah tahun 3. Ayah sakit lumpuh. Dan mak suri rumah. Okay. Ada tak apa-apa Iskandar nak cerita, mungkin masalah yang terbuku dalam hati lah, tak kisahlah masalah apa pun, masalah yang dihadapi dari segi pelajaran ke, dari segi emosi ke, in relay ke, kalau ada in relay lah, kalau ada dari segi keluarga ke, boleh cerita. Okay. Sebelum tu kami dari counselling tidak ada, kita tak bagi penyelesaian, kita just mendengar luahan hati, kita bagi pendapat je lah, macam mana gitu lah. Jadi pertama sekali saya cerita dulu apa main saya punya masalah. Dari dulu lagi saya macam pegang lah masalah ni, saya tak dapat lagi macam mana nak settle saya punya masalah. Cuma saya tak dapat lagi jawapan dia, sebab macam yang abang cakap tadi, just boleh bagi nasihat ataupun boleh bagi tunjuk ajar macam mana step ni. Cuma saya nak luas sikit lah. Saya memang dari kecil sampai ke besar, saya memang ada orang cakap, tak tahulah anxiety ke apa. Sebab saya selalu time-time apa-apa, contoh saya nak pergi counselling kan, saya ada panik. Apa-apa benda yang saya buat, saya mesti ada panik. Contoh saya nak jadi, kan saya sekarang ni ada jawatan dalam FKP ni sebagai SU FKP. Apa-apa saya nak berhubung, nak meeting, contoh ada orang nanti saya jadi MC ke, apa-apa je kerja saya nak buat secara individu, saya akan rasa panik. Dari kecil lagi saya tak tahu jawapan dia macam mana saya nak settlekan benda ni. Sebab saya rasa benda tu hal benda kecil tau. Padahal kalau saya nak main petang pun, nak main bola petang, nak main apa pun petang, mesti saya akan, tangan saya akan sejuk, saya akan tiba-tiba rasa panik, tak tahu kenapa. Tapi panik tu tak adalah teruk sampai saya tak boleh bercakap. Panik tu ada. Macam tu. Apa-apa saya buat tu mesti ada panik. Tu saya nak luar. Okay, apa yang Iskandar ceritakan, Iskandar ni dari dulu tu umur berapa? Umur saya sejak sekolah rendah lagi. Saya dah start dah. Dari sekolah rendah, semua aktiviti ataupun kerjaan yang Iskandar buat, Iskandar rasa panik. Dia hampir semua. Walaupun benda tu kecil pun, walaupun benda tu kecil. Jadi ni mungkin saranan lah, mungkin nasihat lah. Kalau dari segi kaunseling, untuk bagi
hadapi untuk masalah yang kecil, sebelumnya pergi ke masalah besar macam panic anxiety, dia ada banyak kategori. Ya betul. Yang kalau untuk tu kecil ni, kita just macam kaunselor, dia just beritahu mungkin boleh buat dari segi pernafasan. Mungkin sebelum nak start apa-apa, mungkin Iskandar boleh just tarik nafas 2-3 kali sebelum start. Just fikir apa yang tak perlu pun. Kadang-kadang fikir kita banyak masalah. Contoh sehari tu ada 5 masalah, just hadap satu-satu dulu. Lepas satu, lepas satu. Apa nak buat. Semua orang ada masalah. Just kalau ada rasa panik, just ambil nafas, relax dulu. Okay. Cuma bila saya dah macam saya cakap tadi panik kan sebelum saya buat, tapi bila saya dah buat and benda tu saya rasa saya boleh buat and benda tu lega. Okay. Dia macam biasa orang cakap anxiety ni, semua orang ada anxiety, betul. cuma teruk dan tak teruk tu. Jadi benda tu saya cuba, tu jawapan. Maybe saya perlu jumpa sama-sama pakar ataupun nak minta nasihat daripada kaunselor-kaunselor ke, macam mana saya nak boleh elakkan benda tu. Tu je lah. Okay, tu apa ni, mungkin dia satu habit kot, sebab dari dulu. Betul. Satu habit. Mungkin ada masalah yang dulu, masalah tu besar, tapi disebabkan kita dah trauma yang dulu, jadi masalah kecil tu kita rasa macam panik. Tapi sebenarnya benda tu apabila masa dah langkau dan benda tu sepatutnya semakin hilang. Tapi mungkin yang macam saya beritahu tadi, mungkin boleh start apa-apa. Kalau nak buat tu mungkin ambil nafas dulu, sebab tak tahu macam apa yang jadi kan. Contoh macam Iskandar beritahu tadi, sebenarnya lega je lepas buat dia. Benda tu macam happy je benda tu. Selagi tak tepus lagi tu kita tak tahan. Jadi kita kena berani lah untuk tepus. Dan sebelum tu persediaan dia, mungkin boleh ambil nafas dulu, relax dulu. Kalau macam yang lapar pun makan dulu ke apa kan. Ada tak masalah lain lagi? Okay, masalah yang kedua, ni saya ada beritahu tadi yang saya punya family, background saya punya family dengan bapa saya yang kurang sihat. Jadi dia bukan masalah sebenarnya saya nak meluah. Benda tu bukan masalah bagi saya, cuma nak meluah. Jadi pertama, kat saya nak bongsu. Hari satu saya punya adik-beradik 4 orang, semua dah kerja jauh-jauh. So sekarang yang tinggal dengan mak saya seorang, kakak saya yang ketiga. Jadi nak bagi komitmen untuk, sebab bapak saya kan lumpuh, so apa-apa aktiviti seperti mandi semua, buang najis kan, mesti memerlukan orang cakap kekuatan. Kekuatan untuk kita angkat semua, bagi makan semua. Jadi dia betul luah. Saya macam rasa benda tu selalu terfikir, saya tengah study, kalau nak henti study pun susah. Masa yang sama pun saya kena bagi komitmen. Kalau saya masa cuti tu, memang mak saya tak bagi saya kerja. Contoh saya macam nak buat part time, nak bagi saya, tak nak lah nak berharap dengan mak ayah bagi je. Jadi saya rasa nak buat part time tapi mak saya tak bagi, jagalah ayahan. Jadi saya jaga. Saya rasa tu memang tanggungjawab saya. Saya jaga. Lepas tu bila dah saya balik universiti, benda tu saya rasa jauh tu mesti ada kan. Sebagai orang Sarawak kan, saya rasa jauh. Lepas tu saya rasa macam risau lah. Saya nak bagi komitmen saya kat belajar ke, ataupun saya nak bagi komitmen saya nak balik rumah. Lagi elok saya nak berbakti pada mak ayah saya. Macam tu keluhan. Yang pertama. Yang kedua, bila dulu sebelum saya punya family kerja semua, mak ayah, adik-adik saya kerja, ayah saya dah start sakit sejak saya lahir lagi. Saya lahir, saya macam tanggungjawab saya tu fokus kepada jaga mak ayah terus, jaga ayah saya terus. Jadi saya sempat sikit je untuk orang cakap macam jalan-jalan dengan ayah saya. Lepas tu dia sakit and semua buat kat rumah kerja. Jadi dia masa yang sama mak ayah saya sakit, saya ada macam bukan family broken lah. Dia macam makcik sebelah ayah saya, makcik dan pakcik sebelah ayah saya ni, dia macam orang yang jenis yang, sebab semua belah ayah saya nak sulung. Dia ada 10 beradik, 9 beradik, semua yang berkejaya. Ayah saya pun kerja dulu, cuma dia sakit kan, so dia berhenti. Jadi benda tu bila dah berhenti, adik-beradik lagi pun masa tu belum kerja lagi, so benda tu macam adalah sikit beban. Semua masih sekolah kan, duit nak tolak pergi seorang, semua sekolah kan. So family mak belah ayah saya, makcik pakcik saya pula jenis yang macam buat sikit, semua cakap ni nak ungkit tu, nak ungkit ni semua. Jadi masalah tu saya macam sampai sekarang pegang.
Saya cuba nak buang tau benda yang saya pendam, and saya macam one day sampai satu tahap saya terfikir, oh one day saya akan buat, hampir nak buat benda yang sama. Tapi ada sometimes tu saya fikir, oh benda tu buat apa nak kita nak pendam. Kita dah, Allah dah bagi kita rezeki sekarang, kita dah ada semua sekarang, so buat apa nak balikkan semula. Tapi fikir-fikir balik masa sunyi kan, masa kita duduk seorang-seorang, tak boleh tengok mak ayah kita macam tu. Orang buat mak ayah kita macam tu, macam terpencil kan. Saya bagi satu situasi, sebab mak ayah, kakak saya 2 orang nurse. Dulu bila 2 orang tu saya punya adik-adik tak kerja, so biasalah masyarakat bila kita tak ada, dia nak orang tak pandang, saya orang untuk ina lagi. So banyak lah saya dapat dari kecil. Saya jenis yang, apa orang cakap, jenis yang tak suka, bukan tak suka, saya memang dari kecil memang orang cakap bahasa mudah dia, saya macam orang yang keluar dari tanah. Maksudnya saya tak lahir-lahir tak duduk dengan keadaan yang senang. Saya memang bahasa di keluarga yang susah. Lepas tu bila kakak saya masih sekolah lagi, kakak sulung saya, and semua orang macam benda tu, oh tak pandang pun. Tapi bila dah semua dah berjaya, so semua datang, oh ni cakap, oh ni anak buah saya, ni keluarga family saya. So saya nak luahlah benda tu. Sampai sekarang saya masih, oh sampai bila saya nak macam ni, sampai bila saya nak macam nak pendam benda ni. So kalau saya nak pendam sampailah saya mati pun, benda tu tak akan berakhir, tak akan settle. Jadi itulah saya nak luah. Saya still lagi dalam perasaan dilema tu. Maybe sebab macam yang abang cakap tadi, trauma yang boleh buat kita macam benda tu berkekalan. Ada efek, side effect dia, kita berkekalan sampai kita besar. And lagi satu yang saya suka, bila ada family yang jenis, saya tak suka sebenarnya, maybe sebab tu adalah motif kan. Ada family yang jenis macam suka bagi kita pressure, sikit-sikit kutuk, sikit-sikit bagi ni, sikit-sikit entam. Saya suka sebenarnya, sebab benda tu bagi saya tu adalah saya punya pembakar semangat. Saya ni, kalau tak salah saya nak cerita sikit. Saya kat sekolah jenis yang orang cakap tak belajar pun tak. Kalau ikut member tak main-main, saya pun main. Saya nak belajar, time saya nak belajar pun baru saya belajar. Cuma saya nak cerita sikit maybe sebab saya punya rezeki. Sebab orang cakap kan, saya selalu dengar jaga mak ayah ni, dia punya benefit tu besar. Tadi saya try, dari kecil saya praktis. Kadang bapak saya masuk wad, saya biar je mak saya suruh rehat kat rumah, biar saya jaga kat wad. Sampai saya extend hari saya punya kelas masa STP. Saya tak pergi kelas pun, padahal exam dah dekat dah. Tapi yang nak jadikan cerita tu tadi, orang hina, orang kutuk, di samping kita jaga mak ayah, saya tahu benefit tu sangat besar. Ganjaran yang kita dapat tu sangat besar. And alhamdulillah, saya STP, saya top student untuk sekolah saya. Jadi bagi saya tu adalah satu orang cakap pembakar semangat. Apa-apa yang toksik dari luar tu, bagi saya tu pembakar semangat. Cuma itulah, bila toksik datang, kita tak boleh nak buang benda tu. Kadang orang cakap luka tu kita boleh sembuh, tapi dia punya kesan tu mesti ada di dekat kulit. Macam itulah. Masalah untuk family dari segi family sendiri. Okay, apa yang Iskandar cerita tadi, sekadar luahan. Sekadar luahan apa, mungkin sebabkan apa yang ditimpa keluarga tu, mungkin dia sekarang ni menjejaskan dari segi apa yang sekarang cerita ke saya tadi, dari segi panik tu mungkin ada kaitan sikit. Mungkin duduk fikir kan, sebab tu benda tu pun menyebabkan kita panik dapat benda-benda lain. Kita geram, kadang-kadang kita geram. Tapi dengan luahan ni, sampai bila kita nak simpan luahan tu kan, sampai bila kadang-kadang luahan ni kadang-kadang dia lah penyembuh. Tak semestinya kena makan. Ya, betul. Makan ubat-ubat apa, tak semestinya. Kadang-kadang luahan ni lah penyembuh utama kan. Kita luah dulu, barulah kita kalau macam sakit apa, kita sakit ni, tapi kita luah dulu, betul, barulah kita makan ubat apa. Ada apa lagi tak macam yang Hafiz apa ni Iskandar nak cerita dengan saya? Last saya punya kasih sekarang ni dalam organisasi kan. Saya dalam organisasi, bila saya ambil jawatan sebagai SU, Setiausaha Agung PMFKP. So saya rasa macam kalau kita buat bukan organisasi, kadang tak semua setiap ahli jawatan kuasa tu boleh bagi kita, boleh faham kita, and kita tak boleh faham dia. Jadi bila kita dah sebelah suara, kita nak buat macam ni, nak buat satu perubahan and bawa something
yang kita nak mengubah satu tempat macam FKP kan. Tapi bila ada desakan, contoh macam YDP dengan TYDP kan, dia mendesain macam tak apalah, kita buat kerja lama lah, ikut je orang cakap prosedur lama, tas-tas lama, macam tender-tender lepas buat, kita ikut balik. Jadi saya rasa benda tu macam tak bawa perubahan pun. Kita still masih dalam, orang cakap, dalam takut yang sama. Kalau boleh, macam mana kalau kita nak bagi nasihat, kalau kita takut bila kita bersuara, takut kita punya relation tu macam terputus. Jadi macam mana kita nak ketuk dia ataupun sentuh dia sikit, nak bagi dia buka mata dia untuk macam mana dia boleh faham kita, untuk kita bawa satu perubahan dari bawah, kita bawa suara tu ke atas terus kepada dekat. Yang YDP tu rapat ke dengan ni sekarang? YDP tu memang rapat. Saya dengan YDP memang tak ada masalah. Cuma YDP ni kita jenis yang orang cakap tak suka, dia tak tegas dalam orang cakap. Dia jenis yang macam rational. Dia nak orang cakap, nak bagi orang faham, dia nak faham hati orang kan. So dia macam okey lah. Tapi kalau jenis macam saya jenis orang tak cun sikit, saya akan memberontak. Saya macam bukan memberontak, saya akan sebab saya nak benefit tu pada saya punya job organisasi, benefit tu pada mahasiswa. Sebab saya pegang satu fakulti, contoh saya MT kan. Jadi saya nak benefit tu ada. Jadi daripada situ saya tak suka bila ada orang yang kita dah bawah benefit tu tapi orang tak nak. Orang masih nak buat benda biasa je, tak payah penat-penat. Mungkin Iskandar boleh try cakap dengan dia one-on-one, kan bagi tahu dia macam mana apa yang kita nak, apa yang target dia utama dia. Kadang-kadang orang yang pegang jawatan ni dia tak tahu target utama dia apa. Ya, betul. Kadang-kadang dia follow je. Kadang-kadang satu lagi dia follow tu sebab dia tak nak nama dia buruk. Kalau contoh dia buat benda yang baru, dia takut tak jadi benda tu merosakkan nama dia. Tapi kita kalau nak pegang rasa satu jawatan, kita mesti nak buat perubahan. Macam yang sekarang bagi tahu kan, kena buat benda baru, kena cuba untuk berubah, kena cuba untuk buat yang kepada yang lebih baik. Mungkin Iskandar boleh bagi jumpa dengan dia talk one-on-one. Kalau ramai-ramai memang tak jadi. Kita sembang ramai-ramai, kalau ada kawan-kawan lain memang tak akan jadi. Jadi kita kena one-on-one dengan dia, kita beritahu, kita tanya dia apa yang target utama kau, apa yang target utama aku, apa yang kita nak buat untuk FKP. Mungkin situ satu pendapat yang abang boleh bagi untuk Iskandar. Dia dah pernah try bercakap one-on-one dengan ni? Tak pernah try, cuma kadang kita ada bagi nasihat sikit, cuma dia macam Mungkin tak apa, cakap dengan dia slow talk kan. Tak boleh sekali, kita cuba banyak kali. Betul. Kita try dengan dia, aku bukan nak gaduh apa, aku nak bagi tahu, nak berjelaskan apa motif aku, apa yang aku dengar di sini. Just bagi tahu macam tu. Itu saja. Betul last lagi. Jadi ni bukan bila kita masuk universiti kan, orang cakap satu masuk universiti ni adalah zaman kita bukan baru nak matang, zaman kita proses untuk mereka masa depan. Jadi bila mereka masa depan ni semua ada datang, kita fikir pasal kita punya kerjaya, kita fikir pasal kita punya siapa yang boleh jadi kita punya isteri nanti. Jadi saya try juga orang cakap relay tu dalam universiti. Ada market tu adalah, market tu adalah. Cuma kadang kita terfikir balik. Saya orang Sarawak, kadang bila kita punya nak cari pasangan tu memang betul-betul dia boleh memahami kita. Kita boleh macam okey, dia macam ngam dengan kita kan. Tapi bila kita fikir balik, dia orang Semenanjung, saya orang Sarawak. So bila benda tu kita dah memang dah betul-betul suka antara sama lain. Tapi bila tu pergi dekat isu mak ayah pula, mak ayah pula jadi isu. Dia cakap orang jauh, kadang nanti cuti nak balik macam mana. Sebab benda tu kita bukan nak cerita monyet tau. Kita nak macam nak bawa benda tu biar serius. Sampai kita terus buat orang cakap hubungan tu, jalinkan hubungan sampai bila-bila kan. Jadi bila dah kita macam perasaan ni kan kita tak boleh tipu. Bila kita dah suka and benda tu terpaksa kita lepaskan, sakit macam tu. Jadi bila cakap mak ayah, tambah lagi saya cakap mak ayah saya, dia cakap ayah kau ni sakit. Lepas tu kau nak ni jauh lagi, carilah orang Sarawak sendiri. Jadi macam mana tu? Saya macam orang Sarawak bukan tak ada calon, ada calon. Cuma saya rasa better kita cari yang orang cakap yang terbaik daripada yang terbaik. So bila saya dapat yang terbaik, tu pula jadi isu. Kita punya jarak, kita punya orang cakap
macam mana hubungan kita nanti. Takkan nak PJJ je dari jauh macam tu lah. Nasihat mungkin nasihat abang lah kan. Benda ni kita tak tahu lagi jadi macam mana. Kadang-kadang kita rancang ni tapi Allah yang rancang lebih baik lagi. Tak salah, mungkin tak salah lah untuk semenanjung. Mungkin apa yang mak ayah kita bagi tahu mungkin satu benda yang betul. Kadang-kadang kita tak boleh buat keputusan terus. Kita tak boleh keputusan. Contoh kalau kita rasa kita nak ni, kita nak. Tak boleh, kita kena fikir juga apa mak ayah. Contoh lah, kalau mak ayah ada apa-apa, contoh sakit kan, tak ada orang jaga. Jadi situ agak-agak bagi pendapat abang lah. Agak-agak Iskandar lebih pentingkan yang perempuan tu atau mak ayah. Kalau contoh apa-apa yang jadi, kalau duduk jauh, contoh lah dah isteri ke, dah kahwin lah, contoh. Agak-agak apa yang lebih penting, isteri ke mak ayah? Kalau saya tu memang taat tu mak ayah first. Taat mak ayah first. Ya, kita sebagai lelaki tak semua sama. Semua sama. Jadi mungkin bagi abang, mungkin abang akan fokus pada mak ayah. Okay. Fokus pada mak ayah dulu. Macam mana ikut dulu apa. Okay, sebab jodoh kita tahu kalau betul lah jodoh tu semenanjung, ke mana-mana tu mesti kat semenanjung. Tak percaya benda lain. Mungkin Allah akan atur, mungkin dia akan dengar contoh. Kan dia akan, okay, tak apalah, duduk dengan Iskandar lah dekat Sarawak. Mana tahu kan. Jadi kita just doa banyak-banyak, follow macam yang Iskandar bagi tahu tadi, buat bakti pada mak ayah kan. Dan Allah aturkan semua. STPM, stop student kan. Mana tahu nanti Allah akan atur lebih baik kan, insya-Allah. Ada apa lagi? Silakan. Okay, kita akan habiskan sesi kita ni. Jadi apa yang Iskandar cerita ke saya ni dengan luahan, dengan apa yang terbuku tentang PFKP, relay, keluarga kan. Jadi semua tu kita akan rekod dan tak akan disiar kepada mana. Itu adalah akta kerahsiaan dan dia akan disimpan oleh abang dengan lecturer lah, untuk lecturer tengok apa yang apa yang cara abang lah macam mana nak buat kan. Ya, sikit-sikit ada itu je. Jadi mungkin sesi yang kedua, kalau Iskandar berminat kita akan buat lagi. Kalau tak berminat pun tak apa, kita akan ambil kat sini. Apa-apa just beritahu abang dan kita boleh proceed lah. Dan semua sesi akan berlaku kat sini lah. Okay, saja. Okay, terima kasih. Terima kasih. Sama, insya-Allah. Jangan ganggu masa. Tak apa. Terima kasih banyak sudi meluang. Tak apa. Jangan salah. Harapan ni PMKP bagi sikit perubahan sikit. Boleh. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Salam.